بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Kita hak Jawinya muka surat 8, Rumi muka surat 36. Kitab Hidayatus Sibyan. Hak Jawi baris yang ke-8 daripada atas, surat 8. Syarat sah sembahyang. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Bermula syarat sahnya itu 9 perkara. Bermula syarat sahnya itu syarat sah sembahyang 9 perkara. Hak lepas dulunya syarat wajib. Syarat wajib sembahyang ada 5. Cukup ke 5 syarat wajib sembahyang, maka wajiblah sembahyang ke atas kita. Apabila kita berkewajipan sembahyang, kita wajib menyempurnakan syarat untuk sah sembahyang pula. Tiba-tiba dalam keadaan tertentu kita tidak mampu menyempurnakan syarat sah sembahyang, tetapi dalam keadaan syarat wajib sembahyang cukup, maka tetap kita berkewajipan sembahyang. Kita tetap berkewajipan sembahyang. Cuma apabila syarat sah tidak mampu disempurnakan, maka sembahyang tu kena ulang balik kemudian. Kena qada balik jikalau waktu sudah habis. Kenapakah kita kena sembahyang dalam keadaan syarat sah tidak mampu disempurnakan? Sebab syarat wajib masih lagi cukup, maka berkewajipan sembahyang. Kita kena faham molek perbezaan di antara syarat wajib dengan syarat sah. Jadi dalam buku kita, dalam kitab Hidayatus Sibyan ni, dia comel, dia buat nombor syarat wajib tu ada berapa. Biasa dalam kitab-kitab fiqh yang lain dia tak nyatakan nombor. Cuma dikata di awal bab sembahyangnya, dia kata wajib atas orang Islam yang mukallaf, yang suci daripada haid dan nifas, wajib sembahyang. Dia gitu je. Wajib atas orang Islam yang mukallaf, yang suci daripada haid dan nifas, wajibnya apa? Wajib sembahyang. Siapa yang wajib sembahyang? Orang Islam yang mukallaf. Mukallaf ni berakal serta sapa umur, dua dah situ. Kemudian orang Islam mana ni? Orang Islam yang suci daripada haid dan nifas, wajib sembahyang. Sini kadang-kadang kita terlepas pandang, kita pergi tu kepada syarat sah. Bila syarat sah tak cukup, sembahyang mana? Dia kata dah untuk tak ada ni. Nak semayang guana, dia kata dalam keadaan di kita ni ada najis. Contohnya kecing kot wayar, nak guana lagi dah, tu penyakit kita. Nak semayang macam mana dalam keadaan kita tidak mampu menyucikan daripada najis? Suci dari najis itu di antara syarat sah semayang. Semayang ni wajib bukan kepada orang yang suci daripada najis. Semayang ni wajib kepada orang Islam yang berakal, yang baligh, yang suci daripada haid dan nifas. Suci daripada najis adalah syarat untuk sah semayang. Tiba-tiba di luar kemampuan kita, kita tidak mampu menyempurnakan
suci daripada najis tadi ni tetap tidak menggugurkan kewajipan sembahyang. Sebab sembahyang wajib atas orang Islam yang berakal, yang balik, yang suci dari haid dan nifas. Bukan kata wajib sembahyang atas orang suci, dah. Wajib sembahyang atas tutup aurat, dah. Wajib sembahyang atas orang ada wuduk, bukan. Wajib sembahyang kepada orang Islam yang berakal, yang balik, yang suci dan nifas. Cuma dalam kitab-kitab lain dia tak buat nombor. Sini dia buat nombor nak. Comel. Cara-cara jelas, cara nyata. Bahkan ada juga di antara syarat sah yang tak mampu kita sempurnakan. Kita cukup syarat wajib, kita berkewajipan sembahyang, tiba-tiba ada syarat sah tidak mampu disempurnakan, sembahyang tu tak kena ulang. Ada. Contohnya menutup aurat. Menutup aurat. Dia menutup aurat ni syarat sah jika kuasa, dia ada kain. Sekarang ni syarat sah di antaranya suci daripada hadas. Suci daripada hadas ni tak kait. Kait macam mana? Jika kuasa tak kait kita. Kok mana pun syarat sah kena suci daripada hadas. Tak mampu sebab tak ada orang nak tolong, maka semua itu kena ulang balik. Ada berbeza dengan syarat sah menutup aurat. Menutup aurat ni jika kuasa. Tiba-tiba dalam keadaan tertentu kita tidak mampu menyempurnakan tutup aurat, tapi wuduk ada. Syarat sah suci daripada hadas ada. Syarat sah suci dan najis ada. Mana kita bersih molek, menghadap kiblat molek misalnya. Cuma tidak ada pakaian yang boleh menyempurnakan tutup aurat. Dalam keadaan kita tidak mampu, sembahyang tu tidak kena ulang balik. Sebab apa? Sebab menutup aurat ni jika kuasa. Ada juga yang mana syarat sah tidak mampu disempurnakan, tapi syarat wajib cukup dia berkewajipan sembahyang. Syarat sah tidak mampu disempurnakan. Ada juga yang tidak kena ulang balik. Sehingga kan kalulah orang ni yang tidak mampu menutup aurat ni jadi tu imam. Jadi tu imam pun sah. Makmum ikut belakang. Lanjang bongi tu imam tak ada pakaian. Misal lah. Ni buat misal. Lepas tu ada orang nak beri pakaian, nak beri betul benar, tak wajib terima. Beri betul benar tak wajib terima. Tapi kalau beri pinjam, wajib kena terima. Heboh ni beri betul benar, tak wajib terima. Sebab apa? Besar bangkitan kemudian. Ungkitan. Besar ungkitan kemudian. Ingat tak hari tu? Kau mu tak ada pakaian hanya mongai. Siapa beri baju kamu? Siapa beri pakaian kamu? Ni. Agama kita jaga kita lalu. Takut orang ungkit kemudian jatuh maruah kita. Tak wajib terima. Tapi kalau kata ambil mu tak ada pakaian, mu pakai sekejap, lepas tu siap mu beri balik, pinjam je, maka tu wajib kena terima. Sebab apa? Kalau nak ungkit pun tak besar mana. Hari tu pinjam je, bukan ambil terus. Mana? Ini nak cerita bab agama. Tapi nak ceritanya menutup aurat syarat sah jika kuasa. Tapi kena kemah molek ni. Syarat wajib cukup, wajib sembahyang walaupun syarat sah tidak mampu disempurnakan. Ini cerita bab syarat sah pula 9 perkara. Syarat untuk sah, syarat untuk qabul sembahyang kita yang sah tadi diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Syaratnya dalam ilmu tasawuf. Syarat wajib, syarat sah ilmu fiqh. Syarat qabul, syarat terima tu ilmu tasawuf. Jadi zahirnya syarat sah kita mampu sempurnakan. Tuan terima tak terima? Gantung di hati kita. Ikhlas ke tak sembahyang? Ada riak ke tak sembahyang? Sembahyang ikhlas, Tuhan terima. Tu syarat qabul, pergi kepada tasawuf. Ni nak cerita ni, hak sembahyang ni sah ataupun tidak. Dia bab fiqh ni sah batal. Bab tasawuf ada pahala ataupun batal pahala. Dia batal pahala. Fiqh dia batal sembahyang. Batal sembahyang kena qada balik. Kalau tasawuf ni batal pahala. Orang riya batal pahala. Orang hasad pahala siap dah. Catak molek dah. Gugur pahala, hangus pahala. Dikait dengan pahala.
Ni tak kena qada. Sebab apa? Sebab sah dah. Dia hak sah batal ibadat ni pekah. Bab kata tasawuf pahala ataupun batal pahala. Jadi syarat sah semayang ada 9 perkara. Pertamanya Islam. Kedua, akil, berakal. Ketiga, suci badan daripada hadas kecil dan hadas besar. Dia dalam kitab kita ni dia akan hurailah pula syarat sah ni satu persatu. Cuma yang dihurai panjangnya adalah syarat sah yang ketiga, di start situ. Sebab itulah di bawah tu, di bawah sedikit, kalau kita Jawi ni ada dalam 2, 3, 4 baris. Dia ada faslun, bermula sebab hadas kecil. Ini nak urah. Ini nak urah syarat sah yang ketiga, start situ. Ini nak urah di syarat sah yang ketiga, satu-satu fasal, satu-satu keceraian. Di bawah lagi tu faslun, bermula bersuci daripada hadas besar itu dengan mandi. Ini cerita bab hadas besar. Mula-mula cerita bab hadas kecil, mula cerita bab wuduk, lepas tu cerita bab hadas besar. Apa ni? Nak hurah syarat sah yang ketiga. Syarat sah yang keempat, suci daripada najis. Suci daripada najis, di start huranya di muka surat berapa? Di muka surat 11. Dia akan cerita berkaitan dengan najis dan kaifiat menyucikan najis. Jadi syarat-syarat sah 9 perkara ni start dari syarat sah yang ketiga. Dia akan hurai satu-satu fasal. Faslung ni satu-satu ceraian, satu-satu tajuk. Di Rumi pun tulis juga tau, fasal. Apa makna fasal? Bukan cari pasar. Cari pasar ni lah. Dia ni cari pasar semua. Tu jangan lain tau. Tu cari pasar. Ni fasal. Ada Rumi. Mana apa bab lah. Dia fasal bab lebih kurang tu. Fasal ni satu ceraian, satu tajuk. Dia kalau kitabun, dia tajuk yang besar. Di bawah tu ada faslun, ada babun, ada far'un. Dia ada bawah tu. Dia ada mas'alatun, ada tajuk-tajuk kecil. Kalau kitabun, itu tajuk besar dia panggil. Jadi di bawah selepas dari ni faslun tu dia akan menceritakan syarat-syarat sah sembahyang. Cuma syarat sah yang pertama dengan syarat sah yang kedua tidak ada huraian. Tidak ada huraian. Jadi syarat sah yang pertama Islam. Syarat sah yang pertama, syarat sah sembahyang yang pertama Islam. Tetapi kalau kita buka dalam kebanyakan kitab, dia akan cerita syarat sah yang pertama adalah suci daripada hadas, suci daripada najis, menutup aurat, menghadap kiblat. Dia tak datangkan Islam dengan berakal. Dia tak datangkan Islam dengan berakal. Dia berkaitan dengan, kalau dalam kitab tidak datangkan syarat sah adalah Islam, dia sudah faham syarat sah Islam ni daripada suci daripada hadas kecil, hadas besar. Suci daripada hadas kecil kena ambil air semayang. Suci daripada hadas besar kena mandi wajib. Ambil air semayang adalah ibadah yang bergantung kepada ada niat. Ambil wuduk ni. Suci daripada hadas besar dengan mandi wajib. Mandi wajib pun ibadah yang bergantung pada niat. Maka tiap-tiap ibadah yang bergantung kepada niat, syarat sahnya adalah Islam. Itu je. Jadi termasuk sembahyang kita. Sembahyang kita ni adalah ibadah yang bergantung kepada niat. Maka syarat utama adalah Islam. Dan syarat yang kedua adalah berakal. Tiap-tiap ibadah yang bergantung kepada niat. Ada juga ibadah yang tidak bergantung kepada niat. Mana ibadah yang tidak bergantung kepada niat? Macam tolong orang, ibadat. Taat pada ibu bapa, ibadat. Tapi bergantung pada niat. Kita nak tolong orang ni kena niat. Sahaja aku tolong orang kerana Allah Ta'ala. Baru sah tolong orang. Ada kena niat.
Saja aku taat kepada ibu bapa. Tak ada. Tak perlu pada niat tu. Maka ibadah yang tidak bergantung pada niat, tidak syarat Islam untuk jadi ibadat tu. Ibadat yang tidak bergantung pada niat, syarat sahnya tidak bergantung kepada Islam. Ibadah yang bergantung pada niat, barulah syarat sah yang pertama adalah Islam. Orang kafir tidak layak kepada ibadah yang bergantung kepada niat. Makna sini, kalau orang kafir tolong orang. Tolong orang. Taat pada ibu bapa. Maka ibadah dia tu sah. Ibadah dia sah. Dah ada pahala ke tidak? Tak ada pahala. Tidak dicatatkan pahala sebab dia belum asyhadu. Jadi asyhadu ni lah orang panggil apa? Buka akaun. Sekarang ni pahala ada. Dia tolong orang, ada pahala. Dia taat pada ibu bapa, ada pahala. Tapi nak simpang mana? Sebab dia belum asyhadu. Jadi asyhadu nak dikira macam buka akaun. Barulah tercatat pahala. Selagi tak asyhadu, tak dicatatkan pahala. Tapi pahala ada. Kebaikan tu jadi. Sebab itulah kalau orang kafir hok banyak tolong orang ni, hok pahala dia ada tu, orang kafir yang taat pada bapa ni, hok pahala ada, dia asyhadu kemudian, maka semua pahala tu akan tercatat. Semua pahala tu akan tercatat. Dan selama kening tidak ada asyhadu. Tidak buka akaun, macam nak dicatat? Tapi pahala tu ada. Dia orang kafir kan? Ini kebaikan yang tidak bergantung pada niat. Kalulah di ilmu Tuhannya, dia ni kafir sampai ke sudah. Dia kafir sampai ke sudah. Maka kebaikan yang dibuat ada pahala ni, Tuhan akan balas atas dunia. Tuhan akan balas atas dunia. Ni orang kafir percaya ni. Dia kata tolong orang, selamat dia. Taat ke ibu bapa, selamat hidup. Siap disembah nak ibu bapa dia. Bapa berbakti pada ibu bapa ni, selamat hidup. Orang kafir dia percaya seumpama tu. Kalau tolong orang, derma, murah rezeki. Kita orang Islam pula dah. Derma, murah rezeki. Mana habis juring. Habis juring. Kau nak pakai buat benda lain, pergi derma. Mana ada mari. Anfiq fil jayb ya'ti kama fil ghaib tu. Buat keluar dalam poket, mari pula hak lain, hak lain. Mana ada mari? Kita fahamnya, rezeki tu duit je. Kesihatan tak ada rezeki. Kalau Tuhan buat rezeki kita derma, sihat. Kalau kita dah derma, penyakit banyak. Lepas tu habis duit kau. Dia pun habis kot tu pulaknya. Mana orang kafir percaya? Derma, tolong orang, buat rezeki. Selamat hidup dia. Memang Tuhan akan balas kebaikan ke dia. Sebab apa? Sebab di ilmu Tuhan dia tak ada dah. Dia tak asyhadu. Jadi nak balas lepas dia mati tak ada. Maka Tuhan akan balas atas dunia. Last kali Tuhan balas, orang kafir ni mati dipermudahkan. Dipermudahkan ketika mati. Ini Tuhan balas kepada orang kafir yang banyak buat kebaikan pada masa dia hidup. Kebaikan yang tidak bergantung pada niat. Mudah masa mati. Dah tahu kita dengar cerita tu masa budak-budak dulu. Betul ke tak dah tahu. Dia kata kalau orang kafir nak mati, dia pakat tinggal seorang. Sebab apa? Dia khabak dinding, takutan. Orang cerita. Tengok dalam gambar tu orang kafir mati senyap je. Mana dia kata orang kafir mati, dia pakat tinggal. Sebab apa? Menakutkan. Takutan orang kafir nak mati, apa khabak dinding nak lari kepada Israel. Orang cerita. Tapi kalau dia orang baik, pada masa nak mati, Tuhan akan permudahkan mati dia. Tak ada sakit-sakit. Sebab apa? Sebab lepas dia mati, tak ada giam dah Tuhan nak balas. Jadi Tuhan balas last kali pada masa dia nak mati. Sebab apa? Dia banyak melakukan kebaikan pada masa hidup. Kebaikan tu sebenarnya jadi. Tapi tidak dicatatkan pahala sebab dia belum asyhadu. Adapun macam sembahyang ni, ini kebaikan yang bergantung pada niat. Maka syarat sah utama adalah Islam. Jadi syarat sah sembahyang yang pertama Islam.
Kita masuk dalam bab puasa. Syarat sah puasa yang pertama Islam. Sebab puasa pun niat Arab. Gi pada bab zakat, bab haji. Syarat sah yang pertama Islam. Jadi syarat sah sembahyang Islam. Apa Islam? Dia kata Islam ni sembahyang, puasa, bayar zakat, pergi Mekah. Itu dia kata Islam. Jadi syarat sah sembahyang Islam. Mana apa? Syarat sah sembahyang, kena sembahyang, kena puasa, kena bayar zakat, nak pergi Mekah. Turun eh? Tak sekarang ni syarat sah yang pertama Islam. Apa dia Islam? Dia kata Islam kena sembahyang. Oh, jadi syarat sah sembahyang, kena puasa, kena bayar zakat, kena pergi Mekah. Gitu. Gi pula syarat sah yang pertama puasa Islam. Mana apa syarat yang pertama nak sah puasanya? Kena sembahyang, kena puasa, kena bayar zakat, kena pergi Mekah. Di awal kita akan cerita bab Islam. Kena faham balik bab Islam ni. Islam ni asas kepada Islam adalah dua kalimah syahadah. Asas kepada Islam adalah dua kalimah syahadah. Lepas tu sembahyang, puasa, zakat, haji ni, ini dia panggil apa? Kesempurnaan dua kalimah syahadah. Tapi asas Islam bukan sembahyang, puasa, zakat, haji. Sebab tu kalau orang tu tak sembahyang sekalipun, orang tu tak puasa sekalipun, zakat tak bayar sekalipun, Mekah tak pergi sekalipun, kita tetap hukum dia sebagai orang Islam. Walahal mendirikan sembahyang, berpuasa, mengeluarkan zakat, mengerjakan haji tu rukun Islam. Pak situ tu. Kita faham rukun ni kalau tak ada tak sah. Rukun sembahyang ada 13. Se je tak buat, sah sembahyang? Tak sah. Rukun wudu ada 6. Se tak buat, tak sah. Rukun iman ada 6. Satu je kita tak beriman, tak sah. Tapi rukun Islam, adakah orang yang tak sembahyang, tak puasa, zakat tak bayar, kafir? Ada tak? Kita kata rukun. Tak ada serukun, memang sah, memang batal. Bab rukun ni ma yatawaqqafu alaihi sihatus syai'. Satu perkara yang terhenti nak sah, mesti cukup rukun. Itu panggil rukun. Tak ada batal. Tapi kenapa rukun Islam yang kedua tak ada, rukun Islam yang ketiga tak ada, yang keempat, yang kelima tak ada, apa kita kata tak kafir? Orang tak ada serukun Islam, apa kata tak kafir? Apa kata masih lagi Islam? Bagaimana? Sebab kita kena faham Islam asasnya adalah dua kalimah syahadah. Itu Islam. Dua kalimah syahadah. Hak orang tua duduk tekan, kena kemah syahadah kita, kena tahu syarat rukun syahadah kita. Oh tua dulu kita ni dah reti dah rukun syarat syahadahnya. Bila kita mengaku Allah Ta'ala Tuhan, kita nak saksi Allah Ta'ala Tuhan. Sebab tu dalam kitab Jawi lama kan, asyhadu dia terjemah mana? Aku naik saksi, aku ikrar, aku benar. Asyhadu suti tu dia terjemah macam-macam. Aku nak, kita setakat aku naik saksi je. Mana apa? Aku naik saksi bahawa tiada Tuhan melainkan Allah. Aku naik saksi bahawa Muhammad utusan Allah Subhanahu wa taala. Bila kita naik saksi Allah Tuhan, Allah je Tuhan. Sebab apa? Asyhadu alla ilaha illallah. Tiada Tuhan melainkan Allah. Kita naik saksi tiada Tuhan melainkan Allah. Tiada Tuhan melainkan Allah. Tak ada Tuhan. Dah ada ke Tuhan yang lain selain daripada Allah? Memang tak ada dah. Sebab apa nak kata tak ada lagi pun dia tak ada? Kita katakan asyhadu alla ilaha illallah. Mana la ilaha illallah. Tiada Tuhan melainkan Allah. Tiada Tuhan ni macam kita nak sepak keluar, nak menafikan hak lain-lain. Sekarang ni kita ada tak nak menafikan Tuhan lain-lain? Tak ada menafi-nafinya sebab tak ada Tuhan yang lain. Allah je Tuhan. Tapi kenapa kata tiada Tuhan? Memang tak ada. Mentakdakkan yang tak ada.
menafikan Tuhan yang lain daripada Allah yang memang tak ada. Lepas tu kita nak mentakdakkan yang tak ada. Dia kalau lepas tu dalam kitab tauhid dia main ni ni. Syahadah ni dia tekan molek. Dia faham syahadah tu apa dia. Mana bila kita la ilaha mana apa maksud dia ni Allah je Tuhan. Allah sahaja Tuhan. Apa dia? Keesaan. Sebab tu asas kita agama ni adalah keesaan Allah. Sebab tu kalau kita ngaji ilmu akidah dia panggil ilmu tauhid. Ilmu apa? Ilmu mengesakan Allah. Kalau kita ngaji sifat 20, mengesakan Allah hanya satu daripada 20 sifat, wahdaniyah. Tapi walaupun wahdaniyah satu daripada 20 sifat, hak wajib kita mengetahui dan berpegang secara satu-satu, tapi asasnya adalah wahdaniyah. Bila kita tegak, apabila kita berpegang Tuhan yang esa, ada ke tak Tuhan? Mesti ada. Dan bila kita pegang Tuhan yang esa, mesti Allah ada, tidak ada permulaan. Sebab tak ada Tuhan yang lain dah. Allah saja Tuhan. Jadi kalau Allah asal tak ada, Tuhan mana tolong buat Allah? Kalau ada dua Tuhan, Tuhan pertama buat Tuhan yang kedua. Dan sekarang ada dua Tuhan, tak ada. Allah je Tuhan. Kalau asal Allah tak ada, Tuhan mana nak buat Allah? Tak ada Tuhan lainnya. Jadi apabila Allah je Tuhan, mesti kidam. Dia ambil daripada keesaan. Bila Allah je Tuhan, mestilah ada sifat kudrat, mestilah ada sifat iradah, mestilah ada sifat ilmu. Sebab apa? Tak ada Tuhan lain dah. Kalau Allah je Tuhan, tiba-tiba tak ada kudrat, lemah, nak buat langit, nak buat makhluk macam mana? Kalau Tuhan banyak, tak apalah lemah sikit-sikit pun dia boleh pakai. Allah je Tuhan, mesti bersifat dengan sifat kudrat yang sempurna, sifat iradah yang mari daripada keesaan. Jadi sekarang ni la ilaha illallah tu makna apa? Allah je Tuhan. Bila kita mengaku nak saksi Allah je Tuhan, Tuhan ni apa? Tuhan ni terkaya daripada segala-gala, segala-gala bergantung ke dia. Tu Tuhan. Mana kita ni bergantung sepenuhnya kepada Allah. Sebab Allah je Tuhan. Kita tak ada Tuhan yang lain. Jadi kalau kita betul-betul ada syahadah, kita betul-betul ngaku Allah je Tuhan, bergantungan kita hanya kepada Allah, maka kehidupan kita ni sepenuhnya kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Bab keyakinan hati pun hanya kepada Allah. Bab zahir pun hanya kepada Allah. Apa yang Tuhan tetap, hak tu yang kita akan pakai. Sebab apa? Sebab kita tak ada pilihan. Allah je Tuhan. Apa yang Tuhan tetapkan, kita akan akur, kita akan terima. Ni orang Islam. Tuhan tetap buat apa? Tuhan tetap buat ibadah, kita terima mudah-mudah. Tuhan tetap buat muamalah, kita terima mudah-mudah. Tuhan tetap buat munakahat, kita terima mudah-mudah. Tuhan tetap buat janayah, kita terima mudah-mudah. Sebab apa? Allah je Tuhan kita. Tak ada tempat lain dah nak gantung kita ni. Dalam bab ni tak boleh pakai hak Allah, kena pakai hak orang lain. Banyak Tuhan lah pula kitanya. Kita tadi ngaku Allah je Tuhan. Dah kita ngaku Allah je Tuhan, lagi mana lagi? Ini Islam orang panggil. Ini Islam, syahadah. Ini baru sah semayang, sah puasa. Kena patut dia dalam kitab-kitab tauhid, penekanan yang pertama, Islam apa dia? Iman apa dia? Ihsan apa dia? Itu dalam kitab sifat 20. Apa kena tekan Islam tu apa dia? Islam ni syarat sah ibadat kita ni. Kadang-kadang orang tak faham. Dia kata apa? Kita nak cukup rukun Islam je. Hal lain tak mau cara. Nak cukup rukun Islam. Tapi dia lupa syahadah. Mana apa nak cukup rukun Islam je? Semayang, dia nak. Puasa, dia nak. Zakat, haji. Lepas tu, hak tu je. Hal lain dia tambah. Sebab apa? Sebab tu je dalam rukun Islam kan. Tapi dia lupa syahadah. Kita asalnya syahadah. Kalau setakat dia kata nak pak tu je, semayang, puasa, zakat, haji je, dia buat pergi nikah. Ada tak dalam rukun Islam nikah? Sedang nikah? Lepas tu kan tak nikah tu hukum Allah. Kita nak buat hak rukun Islam je kan? Semayang, puasa, zakat, haji sudahlah. Tak sedang nikah. Jadi macam yang itik ilmu kambing pun boleh. Dia tak faham syahadah.
Sebab tu kita kena tekan syahadah. Kita mengaku Allah je Tuhan, semua ketetapan Allah kita akan akur, kita akan terima. Itu yang terbaik. Sebab apa? Pergantungan kita bulat-bulat hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu Islam. Baru sah sembahyang puasa. Sebab itulah kata Imam Asy'ari, kita tidak boleh sekali-kali mengkafirkan orang yang sembahyang. Kita tidak boleh sekali-kali mengkafirkan orang yang sembahyang. Sebab apa? Orang sembahyang sah, dia orang Islam yang sebenar. Sebab apa? Syarat sah yang pertama, Islam. Orang nak sembahyang mesti dia kemah Islam dia. Apa Islam dia? Orang yang ada syahadah. Apa pengertian syahadah? Dan kita mengaku Allah Ta'ala Tuhan, Allah Ta'ala je Tuhan kita, maka kita akan bulat-bulat terima ketetapan Allah dengan sepenuh hati. Semua perkara. Maka nak mengkafirkan macam mana? Ini orang semayang sebenar lah. Takkan kita semayang lepas rokok sujud, bengong-bengong. Oh Allah ni, yelah, duduk-duduk boleh pakai, ni tak nak pakai belaka pula. Dia panggil apa? Orang ada syahadah. Orang ada syahadah ke tak? Ini bukan semayang sebenar, ini semayang adat. Hak Imam Asy'ari kata tadi, kita tidak boleh mengkafirkan orang semayang yang sebenar. Orang semayang yang lengkap syarat sah. Terutama sekali, syarat sah yang pertama, Islam tu sendiri. Dia dalam bab ni, dalam bab sembahyang puasa contohnya, dalam bab sembahyang puasa contohnya, mana perintah agama yang mana kalau kita nak cari hikmah dia tak jumpa. Tapi oleh kerana kita ada syahadah, kita terima je tetapan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tak bersoal kenapa sembahyang 5 waktu, kenapa sembahyang waktu yang masing-masing, kenapa sembahyang rakaat tak sama. Kita tak bersoal. Sebab apa? Sebab kita hanya Allah je Tuhan. Itu perintah Allah. Buat je lah. Buat je. Kenapa ada 2 rakaat? Kenapa ada 4 rakaat? Nak cerita mana? Subuh 2 rakaat je lah, muka ngatu. Lepas tu Zuhur tengah sibuk apa 4 rakaat. Gari awal lagi 3. Isyak lewat dah, ngatuk berapa 4. Hal ni kita dah fikir akal belaka ni. Apa mudah-mudah kita terima dan kita buat. Kita ada syahadah. Allah Tuhan kita kan. Allah beritahu kita sudah lah. Dia panggil apa? Orang ada Islam dia. Pergi Mekah, tawaf tu buat apa? Allah duduk di Kaabah tu ke? Ada dah tu. Perintah Allah, terima je. Lepas tu saya Safa Marwah, buat apa? Dia kata kita ajar cari air, Dan kita cari ke apa? Itu perintah Allah. Kita dah masalah, kita terima, buat je. Melontar. Kan melontar kan? Tempat hak biasa berlaku repuh mati kan? Ada tak orang ni cadang? Melontar sudah tidak sesuai zaman sekarang. Melontar zaman Nabi sesuai, orang tak ramai. Dah hajatul wadaknya hanya 1,000 lebih je. Hak haji selamat tinggal Nabi SAW hanya 1,000 lebih je. Hak ni juta-juta. Tepat bukan boleh besar. Masa Nabi besar tu lah, sekarang pun besar tu lah. Lain ni 3 juta, lagi juta-juta pula. Ada orang ni cadang. Melontar sudah tidak sesuai sebab memudaratkan, mati orang. Kita buang melontar. Tak ada orang ni sebab apa? Sebab orang ada syahadah. Itu perintah Allah, buat je lah. Kenapa melontar? Dah ada setan situ. Setan di mana-mana. Tanya robang, gandeng jambang. Kalau robang setan masuk jambang kan tau? Robang gandeng jambang. Tapi kenapa melontar? Itu perintah Allah, jangan duk tanya. Kenapa wukuf di Arafah? Tak ada wukuf, tak ada haji. Buat apa? Wukuf di Arafah. Saya ingat tunggu, saya ngajar dulu dia kata, kalau kira-kira, kalau tunggu duriang, dia kata, ada hasil ke? Dan ni tunggu ke apa? Lepas tu buat apa buat? Kita ada syahadah. Allah Tuhan kita. Itu perintah Allah. Kita buat mudah-mudah. Itu bab semayang, puasa, haji. Kalau bab muamalah, bab jual beli, kita boleh cerita kenapa syarak menetapkan hukum jual beli, sewa menyewa, pinjam meminjam. Itu untuk kesempurnaan kehidupan. Kita boleh cerita dia punya kebaikan dia, hikmah dia, kita boleh cerita. Kenapa ada hukum munakahat? Tak ada hukum munakahat jadi warna kita. Mana kita boleh cerita dalam bab ni hikmah-hikmah dia. Kenapa ada hukum nikah, ada hukum tolak cerai, ada bab edah pula. Kita boleh cerita. Sebab apa ada edah? Supaya nak nikah orang lain, biarlah
rahim dia bersih daripada campur nasab ke apa, campur keturunan apa semua. Dengan edah tu sendiri, peluang takut-takut dia nak kembali balik, nak rojak kembali kan. Mana boleh cerita. Dalam bab dalam bab jenayah pun sama. Kita boleh cerita hikmah dia. Sebab apa? Untuk menakutkan orang jahat, untuk menyelamatkan masyarakat. Kalau dalam bab ibadat, semayang, puasa, hak haji tersebut sana ni, kalau nak tanya kita boleh jawab, kita boleh terima. Bab muamalah, bab munakahat, bab janayah, barang kita terima. Sebab apa? Sebab kita mengaku Allah je Tuhan. Itu Islam. Itu dia Islam. Syarat sah ibadat. Jadi Islam ni asalnya 2 kalimah syahadah. Itu asas Islam. Lagi pada semayang, puasa kaji tu dia panjang huraian dia. Kenapa rukun yang kedua sampai yang keempat dipanggil dalam bab ibadah? Yang kita ada 4 bahagian kan? Ibadah, muamalah, munakat, janayah. Kenapa rukun Islam yang kedua sampai yang kelima hanya bab ibadat saja? Tak adalah. Bab ibadat ni benda yang kita, kalau nak tanya hikmah pun tak boleh jawab. Tapi kalau hak tu kita boleh tunaikan, hak lain lagilah mudah kita tunaikan. Sebab apa? Sebab kita ada 2 kalimah syahadah. Kita nak saksi bahawa Allah je Tuhan kita. Itu Islam. Itu syarat yang pertama, nak sah semayang dan juga ibadah-ibadah yang lain yang bergantung kepada niat. Tiap-tiap ibadah yang bergantung pada niat, syarat sah yang pertama adalah Islam. Tapi di awal kita tidak akan ceritalah berkaitan dengan Islam. Kedua, akil, berakal. Itu syarat sah yang kedua. Dulu masa kita cerita syarat wajib yang kedua, akil, berakal, kita sebut dah juga sikit sebanyak. Sebab syarat wajib berakal, syarat sah pun berakal. Tapi syarat wajib berakal ni dengan syarat sah berakal ni uraian dia berbeza. Syarat wajib berakal ni maknanya jangan orang gila, jangan orang mabuk, jangan orang pitam. Hak tu tak wajib dia sembahyang. Itu berkaitan dengan syarat wajib. Syarat wajib sembahyang adalah berakal. Keluar orang gila, tak wajib sembahyang. Orang dalam kitab dia kata pitam ni sekejap sedang sembahyang, lagi sedar dianya. Kita kata kok panjang sikit, koma tu lama tu kan, maka dia panggil tidak berakal, tak wajib sembahyang. Dia tak wajib sembahyang. Tapi kalau bab puasa dia lain. Kalau koma bab puasa dia lain. Dia kalau dalam bab berakal puasa ni terkeluar orang gila saja. Dia tak masuk orang koma dalam bab tidak berakal, yang mana sebaliknya tidak berakal. Kalau dalam bab syarat wajib sembahyang, syarat wajib puasa macam sembahyang juga. Islam, balik, berakal, itu syarat wajib puasa. Tapi syarat wajib sembahyang berakal, keluar gila, koma, mabuk. Syarat wajib puasa berakal, keluar orang gila je. Adapun orang koma, dia masuk dalam bab sakit. Ada bab puasa, koma masuk dalam bab sakit. Sakit ni dia ada 2 keadaan. Sakit yang ada harapan sembuh, sakit yang tidak ada harapan sembuh. Kalau sakit yang tidak ada harapan sembuh, dia tidak cukup syarat wajib puasa yang keempat. Syarat wajib puasa Islam, balik, berakal, kuasa atas puasa. Itu syarat wajib puasa. Kuasa atas puasa ni keluar orang tua yang tak mampu puasa kerana tua. Orang sakit yang tidak ada harapan sembuh, yang tak mampu puasa kerana sakit yang tidak ada harapan sembuh tu. Sakit yang tidak ada harapan sembuh, yang tak mampu puasa. Kita banyak nyakit yang tak ada harapan sembuh tapi mampu puasa. Orang darah tinggi, ada harapan sembuh. Orang kecil manis, ada harapan sembuh, tapi dia mampu puasa. Jadi koma ni dia kaitkan dengan sakit. Kalau koma ni doktor kata koma ni, kalau ikut pengajian dia lah, maknanya kalau teratuk gegar pun tak parah mana.
mana ada harapan sedar balik, maka puasa dia kena qada. Sebab apa? Dia masih lagi apa panggil apa? Sakit yang ada harapan sembuh. Maka hukum dia macam orang demam tu lah. Orang demam tak boleh nak puasa tu kan. Tak payah puasa lah mudah orang. Tapi puasa wajib kena qada bila segar lagi. Jadi orang koma yang ada harapan sedar ni macam orang sakit-sakit biasa tu lah. Orang sakit biasa ni bukan sakit berat. Sakit berat yang tidak ada harapan sembuh, dia sudah gugur kewajipan puasa, dia wajib beras cukup sehari. Tu sakit yang tidak ada harapan sembuh. Kalau macam sakit ada harapan sembuh, oleh kerana dia sakit, dibenarkan buka, tapi dia masih lagi berkewajipan puasa, dia kena qada balik. Macam orang koma. Koma hukum sakit. Koma mana ni? Ada harapan sembuh, ada harapan sedar. Maka puasa wajib. Puasa wajib atas dia. Semayang gugur kewajipan. Batu tadi syarat wajib puasa berakal hanya keluar orang gila yang tak wajib. Syarat wajib semayang berakal keluar 3. Gila tak wajib, koma tak wajib, mabuk tak wajib. Jadi syarat wajib semayang berakal. Sebaliknya kalau tak wajib keluar 3 golongan. Adapun syarat wajib puasa berakal keluar hanya gila saja. Keluar hanya gila. Orang koma wajib, orang mabuk wajib. Dia lain sikitlah huraian dia. Tapi sama-sama syarat wajib berakal belaka. Kalau buat koma semayang tak ada lah kewajipan. Tapi kalau buat puasa tadi, koma dihukumkan sakit. Tu bergantung pada doktor lah kata orang ni. Kalau doktor kata kalau ikut biasa-biasa pengajian dia, kalau teratuk seumpama ni, gegotok seumpama ni, memang tak sedar dah ni. Kalau sedar tu keajaiban lah dia kata. Tak sedar, maka tidak ada kewajipan puasa. Dia kena beras cukup sehari. Tiba-tiba sedar, cukup sehari juga hari tu. Tiba-tiba sedar, hari tu tak cukup sehari. Sebab masa dia koma tu, doktor kata memang tidak ada harapan sembuh. Tidak ada harapan sedar, memang dia tak wajib dah puasa. Memang beras cukup sehari. Tapi kalau doktor kata otak dia pun tak ada kira jeng dah, tu tidak berakat terus, tu tak ada kewajipan apa-apa. Ni kira otak okey, tapi dengan kecederaan seumpama tu memang tidak ada harapan nak sedar. Lepas tu balik pada perubatan lah. Kalau teratuk-teratuk biasa kan, dia tu sebulan lagi sedar balik lah. Semayang gugur kewajipan, puasa tak gugur. Puasa kena qada. Tiba-tiba dalam keadaan dia kena qada puasa tu, dia kewajipan puasa tak gugur, dia wajib kena qada puasa kalau sedar kemudian. Ni doktor kata mati terus, tak sedar pun, maka tak ada kena gapo-gapo lah kepada orang yang masih lagi berkewajipan puasa ni. Sebab kita orang yang berkewajipan puasa kemudian mati sebelum sempat qada, adakah waris dia kena bayar fidyah ke apa ke? Tu panjang dia punya tafsilan dia. Panjang dia punya tafsilan dia. Biasa kalau dalam dekat-dekat bulan Ramadan, orang duk cerita panjang bab puasa ni, permasalahan ni kadang-kadang dijawab terlampau cepat. Dia tak usul soalan tu. Abang apa? Tak soal balik akan soalan tu. Kena soal balik. Sebab dia banyak tafsilan dia. Orang yang wajib puasa atas dia, kemudian dia tidak puasa kerana keuzuran yang dibenarkan pada syarak, kemudian dia mati sebelum sempat qada, adakah kena bayar fidyah? Dia panjang cerita. Pada masa dia mati tu ada peluang tak nak qada? Tak ada peluang, tak ada kena apa-apa. Sekarang ni orang koma ni yang wajib puasa lagi sebab dia ada harapan sedar, memang dia wajib puasa dan dia kena qada, tapi dia mati dalam koma tu, dia ada peluang qada? Tak ada lah, tak ada apa-apa. Tak kena apa-apa. Macam kita kata orang perempuan haid dan nifas, dia mati bulan Ramadan tu, 7-8 hari dia dak puasa kerana haid. Mati bulan Ramadan, hutang 7-8 hari lah. Ya, dia hutang 7-8 hari, dia wajib qada. Masa dia mati tu ada peluang untuk qada? Dia mati bulan Ramadan ni ada peluang untuk qada? Tak ada kena apa-apa lah. Dia gini. Dia sekarang ni wajib puasa. Tapi macam orang koma ada harapan sedar ni, memanglah dia uzur, tak boleh puasa. Orang haid nifas tak boleh puasa, tapi dia wajib puasa, dia kena qada. Dia mati, masa dia mati tu ada tak peluang masa untuk qada? Kalau mati dalam koma, tak ada peluang masa untuk qada. Tak ada benda-benda lah.
hutang dia tu. Tak ada kena fidyah, tak ada kena apa pun. Orang haid, orang nipah, dia mati bulan Ramadan juga. Memang dia ada hutang banyak. Kalau orang nipah contohnya, dia beranak awal Ramadan, dia beranak. Nipah dia panjang dulu, 30 hari nipah. Ha? Habis bulan Ramadan, kita kat bulan Ramadan lah, dia mati. Dia ada peluang untuk qada? Tak ada kenapa apa lah. Kalau kita kata dia beranak 20 Ramadan, maka nipah dia panjang. Mati 20 Syawal. Tapi masa mati tu nipah tak habis lagi. 20 Syawal dah ni. Tapi nipah tak habis lagi. Dia pun mati. Hutang 10 hari sebab dia beranak 20 Ramadan. Nipah sampai 30 Ramadan 10 hari. Masuk bulan Syawal, 20 Syawal dia mati. Nipah dia tak habis lagi. Masa dia mati 20 Syawal tak ada peluang tak untuk qada? Tak ada, sebab dia nipah tak habis lagi. Tak ada kenapa apa lah. Hak kira ni dia ada peluang dah. Tapi dia tu baru ada ceritaan pula. Sama lah. Ada peluang untuk qada, dia tak qada. Dia tangguh, mati. Lepas tu kira berapa hari hutang dia tu. Maka wajib kepada waris keluar daripada harta peninggalan si mati, beli berat. Wajib pada waris keluar daripada harta peninggalan si mati. Tiba-tiba si mati hutang banyak ni, tak sempat yang mana ada peluang untuk qada, cuma tak qada je. Mati selas pinggang, makan pun anak tanggung apa semua, tak ada ke satu harta. Tak wajib ke? Cuma anak sunat tolong buat keluar daripada duit anak, tolong bayar. Sunat saja, tidak membebankan anak. Hutang mak ayah tidak membebankan anak. Macam contoh kita kata, orang ni banyak hutang, masa muda tak puasa, banyak hutang. Ada orang tak puasa masa muda, dia puasa umur 20-30 dia baru dia puasa. Apa tak ada puasa mama tu? Kita masa dah puasa tu budak-budak lagi. Umur berapa budak-budak? 5-16 tu dah puasa lagi. Siapa kata 5-16 budak-budak mau balik dah kan? Aku tua dah tu 5-16. Dia kata budak-budak. Budak-budak nombor 10 tahun kau tak balik kita panggil budak-budak. Kalau 5-16 dah budak dah, kau tua dah. Balik dah kan? Dah bini lagi dia kata. Kan dah bini lagi. Jadi sekarang ni dia balik dah. Dia dah puasa. Banyak mana hutang dia? Hutang puasa satu hal. Hutang puasa satu hal. Hutang lah kau tahu. Faham lah kau tahu. Dia dah puasa masa umur belasan. Orang puasa dia makan. Habis bulan Ramadan, dia qada. Qada. Orang puasa dia makan, tak kau orang makan dia nak puasa. Dah muda puasa ni. Dah mau makan dah. Kita puasa. Puasa ke apa? Kita qada Ramadan, kita main. Ada gitu? Dak lah. Ada. Lakos tahu. Masuk tahun depan. Sehari kena cukup kalau sehari. Kalau 10 hari, kalau 30 hari. Lepas tu tahun depan main pula dah puasa. Lepas tu lakoh. Jawapan dia kau. Selori bukan lori lah, sebank. Bank apa? Bank patang apa panggil? Bank apa panjang. Padang setuang je. Wajib kena bayar. Sebab apa? Itu hutang agama. Bayar mana ni? Dia mati, ambil daripada harta tarekah dia. Tarekah peninggalan. Peninggalan apa pusaka? Dah. Bayar hutang dulu. Baki hutang baru panggil pusaka. Bayar hutang puasa, bayar hutang dengan orang. Kalau haji, dia wajib dah, dia tak pergi lagi. Waktu baik dulu bahagian untuk upah haji. Ada baki baru panggil pusaka. Kena ke? Tak tahu tu, kita kena catat. Kena royak ke dia. Kalau ayah mati, buka dalam sorok. Buka dalam sorok. Anak buka dalam sorok, ingat ke banyak harta. Tengok-tengok, Allah, hutang banyak. Tak ada benda, anak pun kena ambil daripada harta peninggalan. Kena uruskan semua hutang tu. Kewajipan daripada buat keluar daripada harta peninggalan diri dia sendiri. Harta peninggalan arwah tu sendiri. Tidak membabitkan harta anak. Tapi kalau ayah tu hutang banyak, hutang puasa banyak, lepas tu ayah pula tak ada harta peninggalan, dia cuma masih hidup tu dia beli beras sikit angsuran. Benda tak ada. Dia mati banyak lagi tinggal hak dia tak kena bayar, tapi harta tak ada. Anak tak wajib pada anak. Cuma sunat anak ambil duit dia sendiri tolong bayar. Mana tak beban lah anak. Sebab tak wajib. Dah hak kata wajib tu ambil harta ayah bukan harta anak. Tak membebankan. Tapi kena tumolek ni, kena tumolek dalam bab ni. Tu bab puasa. Kita balik tadi hak syarat tadi.
Mana syarat wajib puasanya berakal keluar gila saja. Koma dibalik kepada sakit. Adapun dalam bab semayang, syarat wajib semayang berakal kita dulunya keluar gila, koma dan juga mabuk. Adapun syarat sah puasa yang kedua berakal dengan makna tamyiz. Mana akal dia boleh membezakan terbenar dia ni orang yang tidak gila dan orang yang sudah mumayyiz. Itu berakal hak syarat sah sembahyang yang kedua. Sama juga dengan berakal syarat sah puasa yang kedua pun berakal juga, berakal dengan makna tamyiz, dengan bahawa akal dia boleh membezakan mana tidak gila dan dia sudah mumayyiz. Mumayyiz ni mana apa? Macam budak-budak yang sudah mumayyiz, yang kenal dah mana bersih, mana kotor, mana manfaat, mana mudarat, maka sah semayang dia, sah puasa dia dan sah ibadah-ibadah yang lain. Syarat sahnya adalah mumayyiz. Syarat wajib adalah baligh. Jadi insya-Allah kita kelas akan datang kita sambung baliklah syarat sah yang kedua berakal. Tapi kelas akan datang kita balik depan lah pula. Yang kita baca depan, baca dalam bab sembahyang. Depan tu dia akan cerita bab tauhid. Jadi kelas kita gila-gila. Satu minggu kita baca hak ni bab sembahyang. Kelas akan datang tu kita baca dalam bab depan. Lepas tu sekali lagi ni baru kita masuk balik dalam persoalan hak sembahyang. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah alaina futuhal arifi. Allahumma allimna ilma aqdamin wa fahhimna famas sabiqin warzuqna riqat talibin. Allahumma zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillah.